Aku yang best, yang beberapa tak berkenan dengan budak-budak Bangla ni kan. Tu lah perangai diorang. Diorang suka bakar, buat pembakaran terbuka yang gila-gila tu tak. Yang tak suka lah. Okay, memang sangat tak suka dengan diorang ni. Lagi tu belum cerita lagi. Perangai diorang ni, diorang suka buat tahi lah ibarat kita. Kan? Buang tahi kita kata. Macam lah. Okay. Dengan perangai diorang yang muka apa, muka bengkak, yang muka apa, muka macam nak pijak kita tau. Sebab apa? Sebab kat sini kalau suasana dekat sini, kalau anda semua nak tahu, diorang buat pertanian apa, tanaman singkat. Okey, diorang dah ada buyer diorang. Buyer diorang siapa? Buyer diorang di kalangan orang-orang Rohingya lah, orang Bangla macam dekat Selayang tu kan, pasar borong Selayang. Diorang conquer pasar KL. Banyak yang diorang. Jadi banyaknya tahu lah kan, pihak berkuasa tahulah sama ada diorang tahu, tapi diorang tahu biasalah kat sini bila ada apa, bila ada, yelah, faham lah kan. Bila ada orang backup tu faham lah. Okey, apa yang saya nak cakap kan adalah apabila bab ilmu, tahu tak, ilmu, saya nak kongsikan bab ilmu. Ilmu ni, okey, kalau kita dah ada ilmu, pepatah Arab kata tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Okey, Islam pun kata man arada dunya fa alaihi bil ilmi, man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Nak dunia kena ilmu, nak akhirat kena ilmu, nak kedua-dua kena ilmu. Okey, tahap ilmu yang pertama sekali, orang nak berjaya macam orang Cina kan. Orang Cina, orang-orang barat, orang-orang Jepun, negara Cina. Okey, mereka berjaya kerana mereka mengadaptasikan ilmu, mereka mengamalkan ilmu, mereka menggunakan ilmu, dan mereka memanfaatkan sebaik mungkin ilmu. Dan ada yang kedua yang lebih tinggi daripada ilmu. Okey, yang ada perkara yang kedua yang lebih tinggi daripada ilmu. Kita lihat kalau negara-negara barat, negara-negara Cina sekarang ni 2020 kan, sekarang ni 2021, 2021, negara Cina kita boleh kategorikan antara negara ekonomi yang bakal menjadi negara ekonomi yang pertama, negara Cina. Okey, itu dari sudut pandang surface. Mereka memang sangat-sangat maju lah dari segi teknologi, dari segi ekonomi. Okey, yang kedua, bagaimanakah sikap mereka. Okey, saya katakan ini pandangan yang kedua, benda yang lebih antara benda yang agak tinggi sikit daripada ilmu adalah petua. Okey, kalau dalam bahasa Inggeris saya tak tahu petua ni apa. Petua. Jadi kebanyakan orang-orang di sana juga, sekiranya mereka nak maju, mereka menggunakan petua ini. Okey, petua ni apa? Petua ni tidak ada dalam ilmu sains. Petua ini tidak ada dalam ilmu kajian. Okey, petua ini yang diamalkan secara turun-temurun, terutamanya dalam bidang kemahiran. Okey, senang saya katalah, orang nak tanam pokok kan, orang nak tanam pokok lah, nak tanam pokok apa-apa ke dalam pertanian. Ada ke tak ni? Okey, ada. Orang nak tanam dalam pertanian, secara teori, bila kita tanam, kambus, letak baja, akan tumbuh, akan hidup, akan cantik, akan segar, akan mengeluarkan hasil. Betul, secara teori. Tetapi secara praktikal ada petua-petua yang perlu diamalkan. Okey, antara petuanya tanam kat tempat redup, antara petuanya tengok kondisi tanah. Yang kedua, antara petuanya banyaklah.
sebenarnya banyak lagi petua-petua nak bagi apa, nak bagi pokok ni hidup. Antara petuanya kita bercakap dengan pokok tu. Itu antara petua lah yang cakap. Okey, pokok bila kita siram pokok tu kan, pokok tumbuh pokok, moga-moga pokok tumbuh, pokok dapat membesar, beri manfaat. Kita bercakap dengan pokok. Itu antara yang petua-petua lah yang cakap. Nampak macam betul ke tak betul kan, gila ke apa cakap kan, cakap dengan pokok kan. Tapi itu antara petua. Nak amal tak apa, tak nak amal pun tak apa. Jadi kebanyakan orang kata itu menjadi. Okey, itu tak ada dalam sains. Okey, buat apa cakap dengan pokok kan. Okey, tapi sebenarnya bila buat kajian memang ada. Bila kita cakap dengan, apabila kita contohnya kita baca dengan air, ada kajian menunjukkan air adalah makhluk yang cepat meresap. Air itu ada makhluk Air adalah makhluk yang cepat meresap, terutamanya bunyi, suara. Okey, itu bentuk petua tanam pokok lah, pertanian. Okey, ada juga petua peternakan. Contohnya kita nak bela ayam kan. Okey, kita cakap nak bela ayam ni senang je. Okey, beli anak ayam contohnya kan, daripada mula lah bila nak bela ayam lah. Okey, beli anak ayam, lepas tu letak dalam reban, lepas tu bagi makan, setiap hari bagi makan. Dah gemuk 3 bulan, tahi-tahi semua bersihkan, jaga kebersihan. Cakap senang lah. Cakap bersihkan, lepas tu jaga petang bagi makan, tengah hari bagi makan, malam bagi makan. Lepas tu 3 bulan lagi kita boleh ambil hasil. Okey, cakap senang, petik lagi. Okey, tapi cuba tanya peternak-peternak, adakah first tahun pertama mereka buat peternakan menjadi? Okey, kebanyakan je mereka perlu struggle, mereka perlu ada usaha lebih. Bukan semudah itu, semudah petik jari yang mereka, seperti mana mereka cakap tu. Ada petua-petua yang perlu diamalkan. Okey, ada petua, antara petuanya ada pokok ubat yang perlu ditanam. Contoh antara petua dia. Okey, tak ada dalam apa? Ni kalau belayam kampung lah kan. Okey, tak ada bila cerita about kos kan, contohnya kos modal sebanyak ni je, tapi sebenarnya ada lagi modal-modal yang lebih banyak sebenarnya. Okey, sebelum mendapatkan hasil yang lebih lumayan. Okey, bisnes ni kita nak fikir nak cari untung lebih je. Okey, bisnes itulah bisnes, biasalah bisnes kan. Modal ni nak dapat untung 2 kali ganda. Okey, itulah bisnes. Okey, dan itu bab petua. Saya cerita sikit apa yang lebih tinggi daripada ilmu tadi adalah petua. Okey, sebenarnya, dan ada lagi satu lagi yang lebih advance lagi daripada petua. Okey, untuk menjadikan hidup kita harmoni, jadikan hidup kita boleh berkekalan sepanjang tahun, sepanjang dekad, sepanjang abad, adalah yang paling penting sekali, iaitu benda yang lebih tinggi daripada ilmu, benda yang lebih tinggi daripada petua, iaitu adalah petunjuk. Okey, manusia ini nak tak nak mereka kena ada petunjuk. Sebab itulah kita daripada awal kehidupan Allah ciptakan manusia, mereka tidak boleh lari daripada adanya petunjuk ni. Cuma nak tak nak, manusia nak terima ke tak nak je. Okey, sebab apa? Sebab orang kafir mereka juga ada petunjuk. Okey, mereka juga ada petunjuk dia orang. Okey, mereka ada juga cara mereka bertapa, cara mereka buat ritual. Okey, mereka sedang minta petunjuk tu. Okey, yang kita cakap sekarang ni adalah sistem Dajjal. Okey, cakap bab konspirasi lah, ada ritual Illuminati lah, apa semua tu. Itu semua tu mereka tujuan dia, mereka nak dapatkan petunjuk je. Okey, hakikatnya hidup ni dua tu je. Antara kita hidup nak perang ke, nak hidup ke, nak berkonspirasi ke, nak apa ke. Okey, hidup ni nak tak nak kena berlawan dengan dua benda ni je. Apa dia? Antara hak dan batil. Okey, antara hak dan batil. Benda dua tu je. Okey, apa kaitan dia hak dengan batil ni dengan petunjuk? Okey, binatang macam-macam lah binatang ni. Okey, binatang ni lah biasalah. Ada binatang yang nampak, ada yang binatang tak nampak. Musuh, ada yang musuh nampak, ada yang musuh tak nampak. Itulah kehidupan kita. Okey, jadi hak dan batil ni adalah petunjuk tadi lah.
petunjuk yang hak, petunjuk yang benar, dan petunjuk yang batil. Petunjuk yang batil ni datang daripada selain Allah. Okey, petunjuk yang datang daripada selain Allah. Apa dia? Makhluk-makhluk yang Allah sendiri dah nukilkan di dalam Al-Quran. Allah sendiri dah ada mention jelas dalam Al-Quran. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, mula sekali. Okey, dalam Quran, dalam fasta'iz billah, minta perlindungan daripada Allah daripada gangguan syaitannya, dari syaitan, gangguan iblis, gangguan dajjal. Dajjal ini banyak dalam hadis. Okey, Nabi kita bagi tahu, sekiranya aku amat risaukan umat selepas aku akan satu makhluk ini. Aku harap makhluk-makhluk aku ni, aku harap umat aku dapat bersabar dengan satu musuh ni, iaitu Al-Masih Dajjal. Kenapa dia sebut Al-Masih? Al-Masih ni kita sebut sebagai orang belakang terbakar tu. Itulah suasana sekarang ni kan. Tak nak kena terima lah. Okay, dalam kita buat benda yang baik, betul, pasti ada benda yang tak suka. Betul. Okay, dalam Al-Masih Dajjal tu nantilah saya explain kan. Okey. Jadi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita kena yakini ada petunjuk hak dan batil. Okey. Apa topik kita? Topik kita tentang ilmu, petua dan petunjuk. Yang paling tinggi sekali, yang paling penting sekali, tiga ni adalah petunjuk ni. Okey. Petunjuk ni, tak nak hidup kita kalau kita tak ada petunjuk, tak ada orang yang memberi tunjuk ajar. Siapa yang mula-mula memberi tunjuk ajar kita? Subhanallah, cantiknya burung apa tau. Yang memberi tunjuk ajar kita pertama sekali atas muka bumi ini adalah ibu bapa kita. Okey, ada hadis kata ibu bapa yang membentuk kita lahir atas dunia ni ibarat kain putih. Ibu bapa lah yang membentuk kita, sama ada kita nak menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, nak membentuk kain jadi kain putih ke, kain merah, kain hitam ke, ibu bapa lah yang akan membentuk. Setelah kita ada akal, setelah kita membesar, setelah kita ada berfikiran waras, berfikiran matang, kita akan mula berfikir. Okey, apa tujuan kita hidup di dunia ni? Apa tujuan Allah ciptakan semua ni? Okey, apa Allah nak tunjuk atas muka dunia ni? Kenapa ada macam ni? Kenapa macam ni? Selepas kita matang, kita boleh berfikir sendiri. Apa naluri manusia boleh berfikir. Okey, tapi apabila naluri manusia, apabila mereka terdesak, mereka terpaksa ikut kehendak orang lain, kehendak orang itu. Apabila manusia terdesak, apabila manusia tertekan, mereka akan ikut kehendak. Jadi tujuan manusia berada atas muka bumi ini adalah, Allah kata tujuan Allah ciptakan kita adalah untuk diuji. Okey, tujuan terfikir ni hilang poin sebab baru terfikir, tak semayasa lagi. Okey, insya-Allah nanti saya akan semayasa. Tujuan Allah ciptakan manusia ni adalah, apa poin dia ni? Lupa lah. Tujuan manusia Allah ciptakan ini soal naluri kan. Okey, naluri manusia ini nakkan kebenaran, okey, nakkan penjelasan, nakkan pengetahuan. Okey, sebab apa? Sebab apa takkan Allah ciptakan hati ini tak ada function? Takkan Allah ciptakan akal ini tak ada function? Dia boleh berfikir, tapi berfikir bukan tahap yang biasa. Okey, bukan berfikir kemampuan akal kita ni bukan boleh berfikir tahap yang biasa. Pasti akal akan berfikir siapa yang ciptakan, siapa yang jadikan alam ini, siapa yang jadikan tumbuh-tumbuhan ni? Adakah tumbuhan-tumbuhan ni jadi secara semula jadi? Adakah matahari timbul, bulan timbul, siang, malam,
langit tinggi ke atas, Allah ciptakan bulan, Allah ciptakan alam semesta. Ada akal kita berfikir siapa yang menciptakan, siapa yang menjadikan. Itu tidak akan dapat terjawab persoalan itu sekiranya tidak ada petunjuk. Pasti dalam hati, dalam akal. Ya Allah, nampak tak? Dia rebu kan, habis semua berasap habis jadinya. Berasap habis, jadi berasap habis. Tu bakar belakang tu lah, aduh. Okey, petunjuk. Sikit gangguan, sorry. Okey. Nak tak nak kita akan melalui juga fasa akhir zaman, iaitu akan terjadinya dukhon. Dukhon iaitu asap. Asap ini antara, ini bukan cerita asap lah. Itu saya katakan nanti akan ada satu ketika mana akan terjadi dukhon. Ada dalam ayat Quran surah Ad-Dukhon. Peristiwa di akhir zaman sebelum kiamat. Okey. Jadi saya sambung. Jadi apa tujuan yang, apakah ilmu yang akan menjawab persoalan ini? Ilmu dari segi saintifik, ilmu tidak ada fakta yang menunjukkan, sains yang menunjukkan secara sains yang membuktikan ada tungkat langit. Secara sains tidak ada, secara ilmu ilmiah tidak ada, secara petua pun tidak ada yang akan menjawab persoalan itu dengan petunjuk. Okey, atas muka bumi ni Allah telah ciptakan setiap satu zaman itu, setiap satu zaman ataupun satu abad itu ada seseorang yang akan memberi petunjuk. Okey, kita sebagai umat akhir zaman, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ajar Nabi Muhammad sebagai orang yang memberi petunjuk, seorang yang memberi petunjuk. Okey, Allah ajar Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad kita ni ajar, supaya Nabi Muhammad ajar kepada umat dia. Okey, sebab tu sekarang ni tidak pernah putus, tidak ada, boleh dikatakan tidak ada negeri ataupun negara yang ada orang Islam di dalamnya. Ada ajaran Islam diamalkan di dalamnya. Termasuk dalam negara kita, negara Malaysia yang kita cintai ini. Alangkah harmoninya negara kita apabila azan sentiasa dikumandangkan. Okey, itu perbezaan sebenarnya. Jika yang saya nak sebutkan tadi, okey, bayangkan perbezaan negara maju yang begitu sangat mengejar ekonomi maju. Mereka tidak ada yang ini, mereka tidak ada betul-betul petunjuk diamalkan di dalam negara mereka. Okey, apa yang untungnya kita masih lagi ada agama Islam yang sentiasa majoriti dalam negara kita. Okey. Hai anjing, ada bunyi anjing. Okey. Majoriti dalam negara kita. Sebab tu kita kena bersyukur betul-betul kepada Allah supaya Allah jaga negara kita, negara Malaysia, dan juga negara-negara lain, negara Turki, negara Arab Saudi dan negara-negara Islam yang lain, negara Indonesia, jiran kita, tetangga kita, adik kita, saudara kita, bukan adik, saudara kita, dan negara-negara Asia yang lain. Allah jaga. Ada yang sentiasa dikumandangkan azan dan ada yang sudah tidak ada. Okey. Jadi kita hargai petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana tidak, sekiranya agama Islam itu tidak sampai kepada diri kita. Sebab tu kita kena hargai betul-betul iman yang ada, petunjuk yang ada dalam diri kita. Sebab tu kita kena hargai betul-betul petunjuk iman yang ada dalam diri kita. Okey, hargai betul-betul petunjuk iman yang ada dalam diri kita. Sebab apa? Manakan sampai iman seseorang itu dalam diri, melainkan kalau dia tidak diasuh, dia tidak diajarkan. Dan apa yang paling penting adalah dia mampu mengajarkan balik kepada orang lain. Itu tujuan kita belajar. Itu tujuannya, sekiranya orang yang sudah ada iman dalam hati dia, dalam diri dia, pentingnya dia sentiasa kuatkan iman sehingga dia mampu untuk mengajarkan kepada orang lain. Dia menyampaikan kepada orang lain, menyebarkan kepada orang lain. Sebab itu hargai betul-betul
petunjuk yang ada dalam diri kita. Okey, yang pertama sekali tadi apa? Berilmu. Yang kedua petua, itu kena ada juga petua. Yang ketiga ilmu, petua dan ilmu petua dan petunjuk. Okey, ilmu petua dan petunjuk tadi, point dia sebenarnya saya terfikir point tu je. Okey, dia bila duduk kat sini kan, dia macam dapat idea banyak pula. Ada lagi tak ni? Dan okey, bila duduk sini dia macam dapat banyak idea lah. Jadi bila rakam seorang macam ni lah. Okey, saya kena pegang sendiri tau. Nampak ni, pegang sendiri. Kalau tak pegang ni. Okey, tak pegang ni. Okey, tak ada tripod dah. Biasalah. Kita bukan orang senang kan. Okey, ada ilmu, ada petunjuk, dan di situlah kita dapat menyampaikan datang apa pula. Okey, kita dapat menyampaikan kepada orang lain. Okey, itu saja apa yang saya nak sampaikan. Apabila dah ada ilmu, ada iman dalam diri, biasalah selemah-lemah iman oleh umat akhir zaman ibarat dah ada dalam hadis. Okey, sebab itu kalau tak ada dalam hadis, tidak dibincangkan di media sosial. Iman senipis kulit bawang, memang ada dalam hadis. Iman umat akhir zaman ibarat iman senipis kulit bawang. Ada juga dalam hadis kata iman umat Islam di akhir zaman ibarat siangnya kafir, malamnya muslim. Ada juga ibarat malamnya muslim, siangnya kafir. Okey, itu ada dalam hadis. Allah kata pula, sorry. Okey, ada dalam hadis umat akhir zaman, tentang umat akhir zaman. Okey, last kali saya nak bagi tahu adalah, biasalah apabila kita duduk tengah hutan ni. Okey, ni bukan saya nak takut-takutkan lah. Okey, kita atas muka bumi ni, kita kata kita sebagai khalifah, kita sebagai pemerintah sementara atas muka bumi ni. Okey, benda yang saya nak takutkan lah. Saya nak kata kita tidak perlu risau kan. Okey, perkara biasa dekat sini, perkara biasa. Binatang-binatang tu biasa lah. Dan perkara biasa bila kita duduk seorang-seorang ni, baik ialah kita duduk seorang-seorang kan. Kita duduk seorang-seorang, bukan saya nak cakap besar, tapi saya nak katakan kita tak perlu takut tentang makhluk-makhluk halus ni. Okey, makhluk-makhluk halus, makhluk-makhluk yang kejap-kejap kita rasa kalau kita buat kerja kan. Kita rasa macam ada orang pandang, kita ke belakang. Tengok macam ada orang kan. Tengok macam ada orang berdiri kat belakang kan. Kalau kita nak bekerja petang-petang ke kan. Walaupun tengah hari, okay, pagi-pagi ke kita rasa, sekarang ni dah nak senja, dah nak malam. Okay, kita akan rasa ada gangguan nyamuk tu, biasalah. Nyamuk tu memang siapa yang kebal tu memang boleh dah tahan. Tapi kat sini kita buat api sikit, kita berasap sikit. Kita bakar, buat api kecil lah. Buat unggul api kan. Unggun. Okey, benda-benda yang mistik, benda-benda yang halus ni, sebab kita rasa ada orang pandang. Kalau tiba-tiba pintu tu gak, pintu tu tiba-tiba guguk. Benda tu biasa. Okey, benda tu biasa. Benda yang kita kena buat adalah berani lah. Berani benda. Apa nak takut? Okey, kita perlu ada dalam mindset, buat apa aku takut dengan binatang tu. Dia makhluk Allah, aku makhluk Allah. Apa engkau nak? Bukan kita nak sombong. Tapi yang kita perlu jaga-jaga ilmu tadi lah. Okey, selepas ada mula-mula sekali ada ilmu dulu, ada ilmu tentang tu, ada petua-petua juga tentang itu, dan ada juga petunjuk tentang itu. Okey, insya-Allah mulai kita kena mula berani. Sebab tu cakap senang. Kita kena jadi khalifah. Tapi bila suruh duduk seorang-seorang, contohnya duduk seorang-seorang kan dekat sini, duduk seorang-seorang, ni malam kat sini tidur seorang-seorang, tak berani. Takut apa? Takutnya takut.
Takut apa? Nanti nyamuk lah, nanti lipas lah. Bagi macam calas. Tak payah takut menatang benda tu. Makhluk tu tak perlu takut. InsyaAllah dia makhluk Allah, kita makhluk Allah. Nak takut apa? Dia tak ada dalam sejarah. Okay? Hantu setan ni dia cekik manusia sampai mati, tak ada. Tu cuma cerita mengarut dalam TV, dalam movie. Okay? Paling-paling pun dia tunjuk diri. Apa kau cakap? Kau apa hal? Kau apa hal? Aku manusia kau nak apa? Kau boleh baik kau berambus. Okay? Kau tak ada hak kat sini. Ni rumah aku. Ni tanah aku. Allah dah ciptakan bumi ni punya luas. Kau pergi tempat lain. Kau jangan kacau aku. Okay? Aku tak kacau kau jangan kacau aku. Ni tempat aku. Bagi tahu lah. Okay? Bagi tahu. Ada mulut kan? Ada berani kan? Cakap. Okay? Itu saja yang perlu diamalkan. Nak praktis. Sebab itulah orang tua kita dulu kan, mereka buat kerja-kerja pecah tanah, terus kait tanah. Mereka buka tanah, bukan mereka kosong. Mereka ada ilmu. Okay, mereka ada ilmu, mereka pakai ilmu. Tapi yang ilmu yang agak salah tu, kita jangan salahkan mereka. Mungkin kerana mereka tidak ada, mungkin mereka dapat terima ilmu setara tu. Okay, kita yang ada ilmu sekarang ni, kita dah ada ilmu, kita belajar, ada petua yang kita belajar, amalkan petua tu. Okay, senang saja. Cakap bagi tahu benda tak berani, tak takut, tak berani. Okay, cuma saya cakap tadi, hantu cekik tak ada. Tak ada hantu yang cekik boleh buat mati. Yang adanya apabila seseorang itu disihir ataupun seseorang itu disantau. Okay, benda itu memang perlukan prevention diri yang kuat lah. Okay, sebelum tak nak bagi kena attack. Okay, benda itu benda itu tak boleh lari. Kadang-kadang memang ada di kalangan masyarakat kita ni. Benda tu memang ada, benda-benda tu. Okey, benda orang tak puas hati, orang dengki sikit-sikit. Orang tak puas hati tengok, dia tu kaya, mewahnya dia tu lah. Dia tu ada kebun lah, tanaman dia cantik lah. Ada je orang dengki. Nanti adalah orang hantar tu lah, orang hantar ni lah. Pisau tiba-tiba parang terbang. Ada lah. Itu dalam cerita-cerita lah. Okey, terutamanya saya doakan moga-moga perawat-perawat kat luar sana, diberi kekuatan. Moga-moga yang sedang membantu, sebab kita ni bila kita membantu orang perawat-perawat ni lah. Okay, sebab kawan-kawan saya ramai di kalangan perawat. Okay, kawan-kawan saya, bila mereka bantu orang ni, okay, memang niat kita adalah untuk kita dakwah. Niat perawat-perawat tu untuk dakwah kepada orang. Mereka nak dakwah, mereka buy dengan perawat, mereka ruqyah, mereka bantu dengan ruqyah, baca ayat-ayat Allah, ayat-ayat suci, dan doa-doa. Lepas tu mereka juga tak lari daripada kena attack semula. Okay, tak nak, mereka sendiri kena kuat, mereka kena banyak amalkan ayat-ayat Quran, mereka juga kena banyak dengar, dibantu, di backup oleh kawan-kawan, diruqyahkan balik. Dan juga mereka perlu ada ilmu-ilmu petua yang membantu untuk atasi semua perkara ni. Okey, insya-Allah moga-moga kita dijauhkan daripada sebarang musibah, sebarang kejahatan, sebarang orang niat jahat kepada kita. Kita dihindarkan. Apa yang ada, Allah balas balik. Okey, moga-moga apa yang Allah nak, ada niat buruk orang, ada benda-benda yang orang ingin memudaratkan kita tanpa asbab, tanpa alasan, tanpa sebab yang munasabah, moga Allah hindarkan, moga Allah batalkan semua sihir-sihir, semua niat jahat, semua tiupan-tiupan, ikatan-ikatan, seperti mana dalam qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri naffatsati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Dan orang yang hasad dengki ni, Allah batalkan semua niat-niat hasad dengki itu pada kita. Dan moga-moga Allah jauhkan kita daripada sebarang musibah, bala bencana, penyakit-penyakit buruk, penyakit-penyakit yang kita ingini, perkara-perkara yang kita tidak ingini.
Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.